أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kuliah terakhir sebelum masuk Ramadan. Pasalnya hari Ahad dah. Malam Ahad ni terawih. Jadi kuliah malam Ahad tu tak ada dah lah. Ni ngabisan. Okey, kita sampai mana ni? 415. Wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam solat al-Eid. Apa solat Eid? Raya. Eid maknanya raya. Sama ada raya puasa ataupun raya haji. Eid, Aidul Adha dengan Aidul Fitri. Jadi hadis ni kata Nabi semaya solat raya, kemudian baginda memberi keringanan untuk solat jemaah, lalu bersabda, barang siapa nak solat, solatlah. Ni riwayat Imam 5 kecuali At-Tirmizi. Imam 5 ni, siapa dia Imam 5 tu? Start daripada Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Tu kalau dia kata Imam 5. Tapi dia kata bukan Tirmizi so. Jadi 4 lah. Hadis ni mengikut Ibnu Khuzaimah, dia kata hadis ni sahih. Kita bincang hadis ni. Hadis ini menjelaskan tentang hukum keharusan meninggalkan solat jemaah apabila solat hari raya jatuh pada hari Jumaat. Sebab dalam hadis tadi Nabi kata, siapa nak semaya, semaya. Siapa tak sih, tak sah. Jadi maknanya, dia beri pilihan nak semaya ke tak sih semaya. Bila tu? Maksud dia semaya Jumaat. Kalaulah sekiranya hari raya tu jatuh pada hari Jumaat, gak kita acak benar dah hak jatuh hari Jumaat dah. Ni raya puasa ni jatuh hari ke apa ni? Tak jatuh hari Jumaat? Tak dah. Kalau jatuh hari Jumaat, berdasar kepada hadis tadi, tak payahlah semaya Jumaat. Tapi jari orang royak benda tu takut. Namun pakat buat gitu belaka, tak semaya Jumaat. Sebab tu cikgu rasa ada satu tahun dia tanya lagu mana semaya Jumaat? Tak boleh nak royak lagi lah. Marah ke majlis. Pasal kita ni majlis ambil ketetapannya diduduk alik kena sembahyang juga. Sebenarnya tak payah sembahyang. Kalau tengok pada hadis tadi, mana pada dengan sembahyang raya ni. Pas sembahyang Jumaat pakat sembahyang Zuhur. Tutuplah masjidnya kalau lagu tu dah. Hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah. Apa makna rukhsah? Kelonggaran. Kelonggaran lagu mana? Kepada mereka yang telah menunaikan solat Id, solat hari raya, sama ada Idul Fitri dan Idul Adha, jika jatuh pada hari Jumaat. Cuma kita berasa tak sedap dah. Tak boleh marah lah. Sudah sembahyang raya hari Jumaat tu dia pakai duduk tiga-tiga. Tak pergi sembahyang Jumaat. Ni Nabi kata nak gigi tak sih tak sah. Cikgu Hasan berasa lagu mana nak sembahyang kau tak sih sembahyang. Dia adik kita tu perut kita berasa nak gigi. Berasa tak sedap dah. Kita berasa tak sedap kalau tak pergi sembahyang. Tak. Wedding mana tak? Berasa nak pergi juga ni.
Namun sebab itulah walaupun hadis mari lagu tu dia ada berbeza pendapat mengenai dengan kelonggaran tu, rukhsah tu. Dia ada tidak serupa pendapat dia. Perselisihan itu adalah berpunca daripada status hadis ini yang dipertikaikan. Hadis tadi Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah kata hadis itu sahih. Kalau Bukhari dan Muslim kata sahih baru orang itu senyap. Ibnu Khuzaimah kan dia buat kitab hadis dia nama dia Sahih Ibnu Khuzaimah kan. Tapi walaupun dia kata sahih orang pertikai. Tidak sahih. Dalilnya apa? Ni nak royak hak dhaif. Ibnu Khuzaimah bubuh apa ni dia letak dalam kitab hadis dia apa ni Sahih Ibnu Khuzaimah apa dia ni Riyadhus Shalihin tak mesti ke hadis ambil hadis ni panjang hadis ni hak mana kita biasa dengar. Dia kata awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya ialah rahmat, pertengahannya keampunan dan akhirnya ialah pembebasan daripada api neraka. Maknanya 10 hari pertama tu ialah puasa kita 10 hari pertama tu untuk Tuhan turun rahmat. Lepas tu 11 hingga ke 20 tu keampunan. 21 hingga 30 tu pembebasan daripada api neraka. Hadis tu dhaif. Jadi bila dhaif macam inilah ulama tadi tidak sama, tidak sepakat pendapat dia. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Maliki, tidak harus meninggalkan solat jemaah sekalipun hari raya jatuh pada hari jemaah dan solat hari raya telah dilakukan. Mereka berpendapat hadis ini dhaif, tidak boleh dijadikan hujah. Nampak tak? Ni mazhab Hanafi dengan Maliki. Walaupun kita semaya raya dah jatuh hari jemaah, masuklah waktu semaya jemaah, wajib kena pergi semaya jemaah juga. Tadi hadis Nabi kata siapa-siapa nak semaya pun boleh, tak si semaya pun tak apa. Tak. Dia kata hadis itu dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah. Itu kita tahu semua dah. Kita mengaji benar hadis dhaif ni adalah untuk apa ni? Untuk nak menguatkan pendapat yang ada dah. Untuk menggalakkan buat amal dan mengancam orang nak buat maksiat. Itulah hak tu saja hadis dhaif boleh. Tapi dia memang tidak faham ada tok lebar duk mengajar, dengar baru ni mengajar dia kata. Bapa ni kata hadis dhaif tak boleh guna. Boleh guna hadis dhaif ni. Sepakat ulama kata boleh. Tu. Dia tidak faham. Dia ada 5 syarat. Imam Nawawi dia royak ada 5 syarat nak guna hadis dhaif. Tak boleh guna sewenang-wenangnya. Termasuklah nak jadikan hujah. Ni hujah ni orang panggil ni. Hujah tak payah pergi semaya jemaah. Kalulah hari raya tu jatuh hari jemaah, dia kita semaya raya dah. Itulah sebabnya mazhab Hanafi dengan Maliki dia kata tak boleh pakai hadis tadi. Kita tengok takut-takut mazhab Syafi'i kita boleh. Kita tak sigilah getek dah. Pendapat kedua iaitu mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan harus meninggalkan solat jemaah bagi mereka yang menunaikan solat hari raya pada hari yang sama, namun dia wajib menunaikan solat zuhur. Apa majlis kita tak ambil hak ni mazhab Syafi'i? Baik dah. dia tak pernah royak ada benda ni. Dia bimbang takut tutup kedai, tutup masjid hari tu. Tu imam dengan tu bila apa tak sing. Ni mazhab Syafi'i benar. Mazhab Syafi'i dia pegang hadis tadi. Nah, dia rasa tak segi dah. Nanti hari Jumaat bila raya ni tak atas Jumaat dah. Tu dia. Okey. Namun dia wajib menunaikan solat zuhur
Semaya Zuhur kena. Ada satu pendapat. Ni dia tak masuk sini sebab pendapat tu orang tak pakar, tapi pendapat juga ulama juga. Ulama apa? Ulama boleh pegang, ulama hebat juga. Dia kata apa ni? Semaya Zuhur pun tak payah. Dia padang hot tu. Tapi baru ni ulas yang daripada Dr. Basit dia kata, amun oyak kau orang berasa tak tegamuk dia kata. Sebab dia kata tak ada hujah berdoa, tapi ulama besar juga dia pegang. Dia kata semaya Zuhur tu kira jadi hot tu dia kata. Walaupun semaya tak ada. Sebab dia kata lebih dah. Dah subuh kita semaya dah dia kata. Jadi semaya raya tu kira bawa ke Zuhur dia. Dia kata jadi hot tu. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita pegang mazhab Syafi'i ni tak payah dah pergi semaya jemaah. Kalau kita semaya raya dah. Easy. Faham tu kan? Buat lagu mana? Tak segi dia. InsyaAllah tak segi dah dia. Royak ke dia kan kalau orang marah kan. Pendapat mazhab kita ni. Kita mazhab Syafi'i kan. Hak kata wajib gitu royak dia kata Hanafi dengan Maliki. Hak kata wajib gitu. Boleh poinnya. Waktu kan tebang buat kan orang kata punuh dah. Sekali ngaji tu jadi punuh. Tak kesemua jemaah dia kata dia. Kau mana? dia tak tengok benda. Dia kata punuh dah budak tu Mizi lah ni punuh dah sekali masjid tu dia kata. Hari raya tak semua jemaah dia kata. Kim ngaji lah dia kata. Baik tak sah. Apa dia? Gap sunat lah dia kata sunat pergi wajib tak pergi. Dia tak faham. Punuh dah dia kata. Sekali ngaji tu dia kata. Dia tak faham benda kan. Okey. Selain solat jemaat, kedua-dua surah ini juga dianjurkan dibaca pada solat Idul Fitri dan Idul Adha. Dia disambut tadi tu. Rukhsah dan keharusan meninggalkan solat jemaat adalah untuk mereka yang telah menunaikan solat hari raya pada hari tersebut. Kalau semaya raya tak pergi tak aci. Dia tak pergi semaya raya apa dia tak pergi semaya jemaat. Dia royak ni orang semaya raya dah. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan solat hari raya, kewajipan solat jemaat masih kekal dan haram meninggalkannya tanpa keuzuran. Ingat molek dah. Ada soalan sini kan? Faham dah tu faham kena ingat apabila tu hukum ni. Habis kita ni tajuk semaya jemaat sebenarnya ni. Jadi dia bincang semaya jemaat tu tiba-tiba hari jemaat tu jatuh hari raya. Lagu mana hukum? Hadis 416 pula. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu solat jemaah, hendaklah ia solat selepasnya 4 rakaat. Sunat. Ni jaga orang buat. Semaya ba'diyah rawatib lepas semaya jemaah. Boleh katakan ramai orang tak buat. Tapi kalau hak qabliyah hak tak ada tu dia buat pula. Hak mana qabliyah? Lepas orang bab pertama. Lepas tu bila bab pertama tu pakak bangun belakang. Betul? Kalau kita tak bangun berasa pelik kena pula. Padahal hak tu tak ada. Betul? Hak tu tak ada. Hak adanya lepas. Kan? Berasa pelik ke? Kita bincang depan. Capu dengan 417 lah. Baru kita hurau. Wa anis Sa'ib bin Yazid anna Muawiyah qala lahu idza sallaital jum'ah fala tusalliha bi salatin hatta takallama aw takhruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik alla nusila salatan bi salatin
hatta natakallama aw nakhrij, rawahu Muslim. Dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu bahawa Muawiyah berkata kepadanya, jika engkau telah menunaikan solat Jumaat, maka janganlah engkau sambungkan dengan solat lain sehingga engkau berbicara atau keluar terlebih dahulu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami demikian, iaitu agar kami tidak menyambung solat dengan solat yang lain sehingga kami berbicara atau kami keluar. Ni satu benda yang sunnah lagu ni cara orang buat. Sebab dia akan bercanggah dengan kehendak Tok Lebah. Dia kalau boleh lepas semaya dia jangan kecek. Lepas semaya bangun, lepas semaya fardu tu, bikah bangun semaya sunnah lalu. Sedangkan Nabi tu dia suruh buah-buah dulu kecek. Tanya khabar dulu. Lepas wisadan tu kita kata sudah semaya fardu nak semaya, sebelum nak semaya sunnah. Ini disebut semaya Jumaat. Dia terpakar juga dengan semaya fardu yang lain. Faham tu tak? Lepas kita semaya fardu, berdoa gapo lah, kita nak wirid gapo tu, kita buah dulu, kecek sepatah dua, baru kita semaya sunnah. Tapi depan ni dia akan royak, wirid dan zikir tu dia kira sudah memisahkan di antara semaya fardu dengan semaya sunnah. Tujuannya dia nak suruh supaya kita pisahkan di antara semaya fardu dengan semaya sunnah. Dia tak sewi sana cus bangun selalu. Faham tak? Jadi selain daripada buat, dia kata kita wirid, kita zikir tu, dia kira benda tu sudah pun orang panggil kita sudah buat pemisah di antara solat fardu dengan solat sunat. Faham tak? Okey. Hadis 416 tadi sebab kita baca 416 dengan 417. Menganjurkan supaya menunaikan solat sunat 4 rakaat selepas menunaikan solat jemaah 4 rakaat. Solat sunat ba'diyah hendaklah ditunaikan dengan 2 salam dan hukumnya ialah sunat muakkad. Sunat muakkad. Dia serupa dengan semaya sunat rawatib, sunat muakkad 10 rakaat. Okey. Tetapi dalam hadis lain menyatakan Rasulullah menunaikan solat sunat selepas jemaah 2 rakaat. Ni ada khilaf sini. 4 ke 2. Ni ada hadis lain tak ada dalam buku tu. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ah rak'atain. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menunaikan solat selepas solat jemaah 2 rakaat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tadi Bukhari juga dah. Kita tengok tadi. Apa dia riwayat tadi? Ya. Apa pakatan ni? Okey, Muslim juga. Hadis tadi, hadis Muslim, ni ada hadis Bukhari dan Muslim. Hak tadi riwayat 4 rakaat, hak ni 2 rakaat. Imam Ahmad berkata, sesiapa yang ingin solat 2 rakaat maka lakukanlah semaya sunat lepas semaya jemaah. Dan sekiranya ingin 4 rakaat maka lakukanlah. Dan sekiranya ingin 9 rakaat maka lakukanlah, kerana semuanya biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad tak mari hadis ni. Tapi dia kata nak buat 2 pun boleh, 4 pun boleh, 9 pun boleh. Apa tu? Tentulah kita nak pilih 2, muka sikit dah. Lagi orang pilih tidak sahabat pun ramai. Dan baik. Dia lebih afdalnya pula di rumah. Sebab Nabi sebenarnya dia semaya di rumah. Jadi ulama kata dia semaya di rumah tu sebab rumah dia dekat. Dia balik tabik daripada masjid dia dekat, dia balik tabik naik rumah dia lalu. Jadi hak moleknya semaya di rumah. Kalau dia klik di rumah kak, sekeh lama buat. Dok tu dah. Jadi kalau kita berasa klik di rumah tak buat baik buat halal. Dah. Lepas semaya jemaah je kan?
Tikut tu imi duk zikir wirid. Kita bangun semaya lah. Hak berzikir wirid lepas jemaah tidak dituntut. Hak dituntutnya semaya 2 rakaat. Jadi kita tukar. Hak tu pergi bersuruh pula tu. Duduk berzikir mengatik sekali mengatik ni. Lepas tu dah kita lagi pelik. Kalau buat 2-2 lagi comel. Tidak. Tinggal hak semaya 2 rakaat pergi berzikir molek-molek. Lepas tu dah tak sahut selipar kelik. Hak tidak dituntut pergi buat. Hak dituntut tak buat pula. Buat apa dia jadi gitu? Sebab kita mengaji tak berapa cerak. Kita dengan khabar riwayat. Banyak amalan yang kita buat ni bukan kita mengaji sebenarnya. Kita tengok orang buat. Orang buat lagu tu kita buat lagu tu. Nah. Tapi bila kita nak halih ni payah. Berkata obat ni. Dia sudah dia tu jadi orang panggil turun-temurun dia duk buat sama-sama. Kita mai royak kata gini, kita buat gini. Bukan mudah tu. Balah mel kita. Nak boleh kalau kita nak pindah benda-benda. Cuma dalam ni kita kena tengok orang panggil priority. Hak mana yang dituntut? Sembahyang 2 rakaat lepas sembahyang jemaah ke wirid zikir. Hak tu hak dituntutnya sembahyang 2 rakaat. Hadis ini juga menunjukkan bahawa tiada solat sunat qabliyah. Tengok ni. Tak ada qabliyah jemaah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya keluar dari rumahnya terus ke atas mimbar. Lalu Bilal pun melaungkan azan, kemudian baginda berkhutbah. Kalau kita pergi di Mekah, kita boleh nampak lah kata ni. Kalau pergi Mekah, jangan tunggu band 2 kali. Mekah lah. Band pertama tu baca khutbah lah. Hari jemaah. Sebab Nabi asal-asalnya dia best sekali hari jemaah. Lagu mana? Cuba kita tengok perjalanan dia. Nabi masuk ke masjid tu dekat nak masuk waktu. Mana? Orang penuh datang masjid. Kita kata seminit nak masuk waktu, Nabi pun kering buka pintu rumah dia naik. Assalamualaikum. Dia bersalam tu, bila aku bangun band masuk waktu kan. Bila bangun band, sudah band tu Nabi baca khutbah. Jadi nampak tak? Lepas bila band tu tak ada masalah nak sembahyang. Faham tak? Ni, bapa jadi best sekali asal-asal ni, asal Nabi buat. Tidak pak kita ni, dia sembahyang dulu, band dulu. Lepas band tu lama pula baru imam nak baca khutbah. Jadi celah tu di antara baca khutbah dengan waktu bila band tadi, situlah orang jadi di sembahyangnya. Faham tak? Ya. Tapi tak boleh nak buat lagu tu. Sebabnya marah ke majlis kan. Buat majlis tu buat lagu tu. Lepas tu band 2 kali ni mari mana? Ada sebenarnya. Sayyidina Utsman buat. Jadi orang tu boleh terima jugalah. Sebabnya sahabat buat. Sayyidina Utsman buat. Jadi maknanya masa Sayyidina Abu Bakar best sekali lagi. Jadi Mekah lah ni dia duk pakai hak dia pakai hak asal. Jadi dia tahu perlis buat lagu tu juga aku tak tahu. Band sekali tu hak asal, band 2 kali tu start daripada Sayyidina Utsman. Faham tak? Menurut Imam Syafi'i dan majoriti ulama bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sejumlah solat sunat rawatib dan baginda tidak menyebut solat qabliyah Jumaat, sebaliknya menyebut ba'diyahnya. Tengok ni. Kan kita mazhab Syafi'i kan, dalam banyak-banyak hal kita tidak tengoklah mana pendapat Imam Syafi'i ni. Sikit-sikit dia kata, kita mazhab Syafi'i. Kalau tengok kepada amalan yang kita dah buat, selisih banyak dengan Imam Syafi'i. Ulama lain, hak duduk dalam mazhab Syafi'i. Kitab Imam Syafi'i dengan Al-Risalah tu, bakal tak ada orang baca pun hak tu. Situ hak pendapat Imam Syafi'i sungguhnya. Imam Syafi'i kata guana, termasuk majoriti ulama. Dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sejumlah solat sunat rawatib dan baginda tidak menyebut solat qabliyah Jumaat,
Sebaliknya menyebut ba'diyahnya. Nabi tak sebut ada solat qabliyah. Qabliyah ni mana solat hak kapit waktu tu hak dulu. Pen. Sebelum sembahyang Jumaat Nabi tak sebut. Tak ada hadis. Sebagaimana kita tahu hak muakkad yang dituntut 10. Ingat ni dituntut. Ingat 10. Ingat lagi ayat mula 10. Sebelum Zuhur 2 rakaat, selepas Zuhur 2 rakaat. Lepas Maghrib 2 rakaat, lepas Isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Ingat tak? Hak ni muakkad. Ia dituntut yang Nabi apa ni sahabat tu sebut, dia kata aku jaga benar, dia kata kok mana pun aku tak pernah kurang daripada hak ni. Jadi kalau kita nak ambil hak muakkadnya, jangan tinggal 10 rakaat. Boleh nak? Cikgu rasa ingat ni. Zuhur kita ingat gennya, Zuhur ada belakang depan. Dulu ke dia. Asar tak ada. Okey. Maghrib hak ke dia lepas sembahyang maghrib. Isya lepas sembahyang Isya. Subuh sah lagi. Cukuplah 10, 2. Hak tu hak muakkad. Tapi ada hadis-hadis pula yang dia sebut walaupun tidak muakkad, dia sebut besar pahalanya, besar balasannya. Lagu mana? Macam hadis daripada Ummu Habibah. Dia kata sejak daripada Nabi royak ke dia tu, dia kata dia tak pernah tinggal gapo dia. Sembahyang hak rawatib hak 10 tu dia tambah 2 lagi. Sebab Nabi sebut siapa dia sembahyang sunat sebelum Zuhur 2 rakaat, lepas tu wisalah 2 rakaat pula, jadi 4. Sembahyang Zuhur, lepas Zuhur tu pula 4 pula. Jadi Zuhur tu 12 rakaat. Zuhur 4, sebelum 4, selepas 4. 42 salam lah. Dia kata kalau orang boleh jaga 4 rakaat sebelum Zuhur dan 4 rakaat selepas Zuhur, dia tidak disentuh oleh api neraka. Ini hadis sahih. Tapi dia tidak muakkad tu. Jadi dalam banyak-banyak hak Nabi duduk sebut, sembahyang maghrib pun Nabi ada sebut sebelum maghrib. Adakah hadis tu Nabi sendiri tak sembahyang. Bila dia duduk, Nabi duduk cokor tu, dia orang duduk kelih-kelih ke Nabi sendiri tak sembahyang. Nabi kata siapa nak sembahyang, siapa tak tak apa. Jadi makna dia sembahyang ada, tapi dia tidak beratlah mana. Sebelum maghrib dah. Ada hak selepas tu memang muakkad. Jadi ada pun sembahyang Jumaat ni, hak dia sebut sembahyang maghrib pun tak ada juga. Kita kena ingat dah. Tak ada rawatib sebelum Jumaat. Ada pun maghrib tu dia sebut. Cuma dia tidak muakkad. Faham tak? Jadi kita faham lah ni, hak lepas pada orang band tu, orang bangun tu, hak tu sebenarnya tak ada benda tu. Bila tak ada, tak bolehlah kita nak niat sembahyang qabliyah. Kalau nak sembahyang juga, cuba tengok ni. Jadi ingat sembahyang Jumaat ni dia ada ba'diyah, ada selepas. Menurut Abu Syamah, sebahagian sahabat melakukan solat sunat mutlak sebelum solat Jumaat. Again, bila lah hari Sayyidina Usman, orang ramai. Bila orang ramai, itu tu kau mikrofon hot band. Bunyi cung-cung macam tu lah. Gani suih di pak. Kau payah dulu. Biarlah apa. Mikrofon tak tutup. Tak apa dia bunyi cung-cung. Dia kata sebahagian sahabat melakukan solat sunat mutlak sebelum solat Jumaat. Bila dah mari Sayyidina Usman, dia tengok orang ramai. Jadi nak buat supaya Nabi, supaya Sayyidina Abu Bakar tu pertama baca khutbah sembahyang gitu, ramai orang jauh tak ada. Orang kerja ke apa kan. Sebab dulu masa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, masa Nabi mula, penduduk apa ramai, duduk sekitar masjid Nabi. Bakal lepas pada itu jauh. Bila jauh tu, maka nasihat daripada sahabat pada masa tu, dia minta Sayyidina Usman ban 2 kali. Jadi masuk waktu ban. Jadi hak supaya kita buat benda ni. Jadi kalau tanya mana sejarah ban 2 kali Sayyidina Usman buat. Jadi Sayyidina Usman pun dia ban dulu,
Bila band dulu panggil orang main lama dulu, baru dah dia pun band kedua barulah baca kedua. Baik. Jadi sahabat saat ni, masa Sayyidina Utsman itu ada sahabat lagi. Jadi sahabat pada masa tu, kerana lepas orang band, duduk saja masa tu. Ada tak tutup? Tak sedap dulu. Pecik sebelah dia, tak. Ya, betul lah. Okey. Jadi, bila duduk saja, bangun semaya. Dah lepas orang band kan, nanti kau baca ketemu duduk saja. Sebab dua dan. Cumanya, dia sebut, dia tidak semaya sunat qabliyah. Dia semaya sunat mutlak. Semaya semata-mata semaya. Sebab duduk saja. Baik. Apa kita nak buat? Kalau lagu tu punya benda, kita tak boleh niat sembahyang qabliyah. Kena niat sunat mutlak. Gapo makna sunat mutlak? Sunat yang tak ada sebab. Saya saja nak sembahyang sunat. Tapi cuma pelik kan. Sebelum orang band tak ada apa-apa tak sembahyang. Dan orang band tu baru bangun. Apa tak? Lain pada kali kita baru mari orang band tu. Kita sembahyang tu sembahyang tahiyatul masjid. Ni duduk cong. Lepas orang band dia pun bangun sembahyang. Kalau tanya sembahyang ke apa? Soh dia akan jawab sembahyang qabliyah. Betul tak? Dah kalau tanya dia, apa sembahyang saat ni? Dia sembahyang sunat qabliyah dia. Sedangkan qabliyah tak ada. Kalau ada pula riwayat sahabat-sahabat dia sembahyang sunat mutlak. Jadi kalau kita nak betul waktu kena royak. Kalau nak sembahyang kena niat sembahyang sunat mutlak. Ada seorang hantar tu email dulu kan. Bila dia ngajar bab ni dia kata tak ada orang kata sembahyang apa ni qabliyah jemaah. Dia kata kita qiyah dengan zuhur. Tengok tu sin salah. Mana boleh qiyah barang ni? Hukum qiyah tu dia tak reti. Dia qiyah ni barang tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat. Tu orang panggil qiyah. Mana boleh qiyah jemaah pun ada zaman Nabi, zuhur pun ada zaman Nabi. Boleh dia kecek lagu tu. Qiyah jemaah dengan zuhur. Dia hukum qiyah ni benda baru. Hak tak ada zaman Nabi. Supaya orang sama qiyah ke apa? Nak qiyah sembahyang atas kereta api, kita ambil hukum sembahyang atas perahu. Boleh sembahyang boleh duduk kan? Sebab dari segi illah dia, sebab dia kerana sama-sama kocok tak boleh duduk cacang. Jadi kita qiyah kereta api dengan perahu tu boleh. Pasal apa? Sebab kereta api tak ada zaman Nabi. Nampak tak? Jadi dia di qiyah zuhur dengan jemaah, tak kena hukum qiyah. Kau tak tahu gapo-gapo qiyah. Kau tak ingat kau qiyah. Duduk ni dalam puri kan? Ni tengok tu lepas dia tu imej ni tak reti. Qiyah. Kita qiyah zuhur dengan bapa pergi sembahyang qabliyah jemaah. Dia kata dia zuhur ada, lepas tu kita qiyah jemaah dengan zuhur. Mana boleh qiyah lagu tu? Dia tak faham qiyah dia tidak faham. Okey, jadi buat kita ni dah ingat kuasa ni. Lepas orang band tu kalau nak sembahyang jangan niat qabliyah. Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang ajak apa? Dia nak sembahyang sangat. Tapi tak kena orang tengok apa lepas orang band nak sembahyang. Tidak terikat dengan band sepatutnya. Jadi jawab dia. Kita gini, kalau kita nak sembahyang kita ikut kita. Kita nak duduk diam pun tak apa. Sembahyang dah tak ada. Tapi sebenarnya sembahyang ni banyak kali mana malu kat orang. Orang bangun belakang kita tak bangun. Nampak malah dah. Padahal hak duduk tu betulnya. Kalau demo gini qabliyah tak kena. Sebab betul qabliyah jemaah ni bagai tak ada. Faham ke dia? Bersandarkan kepada amalan sahabat. Tengok. Maka dibolehkan solat sunat sebelum solat jemaah, namun diniatkan sebagai solat sunat mutlak, bukan sunat qabliyah. Ingat Babila ni. Dia tak nanti kesebut, dia mesti dia cerita sembahyang sunat sebelum jemaah. Sedap ada sembahyang qabliyah jemaah. Mana ada? Hadis 417 pula
melarang menunaikan solat sunat sebaik sahaja selesai solat fardu. Sebaliknya dianjurkan ada pemisah antara solat fardu dan solat sunat. Kita nak bangun solat sunat tu, dia kena ada pemisah dulu. Antara pemisahnya, antara yang dianjurkan melalui hadis ini ialah bercakap dan berbicara terlebih dahulu sebelum menunaikan solat sunat seperti sunat qabliyah. Jadi sebelum nak semaya sunat qabliyah tadi, sebab semaya sunat qabliyah ada jemaah ni kan. Sebelum nak semaya tu, kita buat menggolai dulu. Jangan bunyi salah, cimbang selalu. Tegur orang sebelah dulu. Kecek dulu. Sebab masa kita baca khutbah, kita tak boleh kecek. Kalau tak boleh kecek, tengok ni. Termasuk perkara pemisah juga ialah zikir dan wirid. Apa ni korang kita buat? Astagfirullah. Astagfirullah. Cukup betul? Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita bikah. Jangan bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bangun. Dia tak siwi lagu tu. Sama ada kita kecek ataupun kita wirid. Selain itu, hadis tersebut menganjurkan supaya keluar daripada masjid terlebih dahulu sebelum menunaikan solat sunat ba'diyah, dan sebaik-baiknya solat di rumah. Ba'diyah keluar di rumah. Tapi tepek ibu jari tak wadah pada keluar di rumah. Tengok nasi atas meja dia. Buat di masjid. Ulama mengkiaskan pengertian keluar masjid dengan berpindah tempat, iaitu berpindah dari tempat solat fardu. Kita pergi ni lah. Kita semaya fardu sini, mengorek klik lepas hala tu. Kita nak semaya ba'diyah, kita pun hundur pergi cari sah lain. Mana? Enjuk ada kiri balik kanan sikit. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini mengandungi dalil kepada sahabat kami mazhab Asy-Syafi'i bahawa disunatkan mengalih tempat untuk solat sunat rawatib dan selainnya dari tempat solat fardu, dan yang paling afdal ialah solat di rumah. Ni supaya semaya lepas isya kalian, sunat lepas isya kalian. Hak modeknya klik semaya di rumah, tapi kita berasa kalau klik di rumah tak buat. Baik, kalau nak buat sini juga, dia suruh kita halih tempat. Kata kita duduk sah sini, lepas semaya sana kita hundur di belakang. Sunat kita cari tempat lain. Tidak kata tak sah tempat tu lah, tapi Nabi suruh kita halih. Kalau tubik itu sebaik-baiknya, tapi ulama kata tak payah tubik, halih tempat. Nak semaya sunat, halih tempat daripada tempat kita semaya fardu tadi. Betul? Selain daripada untuk membezakan antara solat fardu dan solat sunat, bapa kita halih tempat. Ia juga bertujuan untuk memperbanyakkan tempat sujud yang akan menjadi saksi di akhirat nanti. Semua makhluk-makhluk ia ada kaitan dengan kita buat amal ibadat ni. Pasti-pasti hok kita duduk jijuk, kita mari sembahyang tu kan. Semuanya menjadi saksi sesok di akhir raya. Akulah tempat orang ni jijuk nak mari masjid. Begitu juga kalau kita pergi ke tempat maksiat, batu-batu pasir kita jijuk royak, dia akan royak sesat. Dia ni lah dia kata jijuk atas aku nak buat maksiat. Jadi semua benda-benda makhluk ni akan jadi juru bicara kita sesat bila kita bicara. Jadi semua makhluk ia ada kaitan kita, termasuk tempat sujud. Hari ni kita sujud sini, dia akan royak, dia buat laporan sesat di akhirat, dia ni sujud tempat aku. Lepas tu kita semaya kala orang ni pun royak, tempat ni royak, papan ni royak, pulak kapek ni royak, sejadah ni royak. Jadi tujuan kita halih tempat ni, kita nak memperbanyakkan tempat sujud, kerana tempat sujud ni menjadi saksi di akhirat nanti. Kan? Kena tukar sama sejadah kita tu deh. Tak duduk bukis sejadah tu lah. Masuk ni, bisa masuk dah tu tak? 8.20 pula ni.